Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Salah satu perkara yang amat menggempakan sahabat semua apabila peguam kepada Cikgu BAD dan juga Papa Gomo disiasat. Disiasat kerana apa? Kerana dikatakan membuat hasutan dan juga fitnah terhadap Perdana Menteri kita dengan memanggil PMX Anwar scammer. Kalau sebelum ini sahabat semua, Cikgu Ubat didakwa, disiasat. Begitu juga dengan Papa Gomo. Sekarang ini komplit sahabat semua. Sekarangnya peguam mereka pula diambil keterangan, disiasat kerana dikatakan membuat hasutan yang jelik kepada Perdana Menteri kita. Betapa terdesaknya geng-geng penghasut, geng-geng kaki fitnah, geng-geng yang membina persepsi, menyatakan kononnya kerajaan hari ini gagal. Jadi sahabat semua, saya ingin membaca kenyataan media hari ini. Apakah benar kalau kita lihat kenyataan media, polis siasat ucapan peguam dakwa Anwar scammer. Jadi itu dia yang menjadikan kenapa dan bila sebenarnya ucapan ini dilakukan oleh peguam ini. Jadi polis hari ini menyiasat seorang peguam di bawah Akta Hasutan 1948 berhubung ucapannya pada Perhimpunan Anti Kerajaan bulan lalu yang menggelar Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai scammer kerana gagal mengotakkan janji. Mengotakkan janji tapi mereka tidak sebut pun apa janji yang dikatakan itu. Dan penganjur Himpunan Rakyat Lawan Anwar, Muhammad Rafiq Rashid Ali berkata, dia dipanggil untuk memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kangar susulan laporan yang dibuat di Perlis oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO yang tidak dinamakan. Katanya, tajuk ucapan skema Anwar scammer ini rupanya telah pun mendapat perhatian daripada beberapa NGO. Jadi salah satu NGO di Perlis telah membuat laporan polis terhadap saya dan siasatan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 bersama Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia dan juga Seksyen 505B Kanun Keseksaan, katanya dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, Kuala Lumpur hari ini. Jadi pada bila hasutan ataupun fitnah ini dibuat, yaitu pada 29 Jun kira-kira 400 peserta berhimpun di Putrajaya bagi menyuarakan rasa tidak puas hati mereka terhadap kerajaan pimpinan Anwar. Adakah benar mereka ini tidak berpuas hati ataupun mereka melakukan semua ini demi wang ringgit? Melakukan semua ini demi untuk dilihat sebagai hero kononlah. Tetapi sebenarnya sahabat semua, adakah benar kerajaan hari ini kerajaan yang gagal seperti mana yang dinyatakan oleh geng-geng penfitnah ini, geng-geng penghasut ini? Kalau kita lihat sahabat-sahabat semua, saya ingin menunjukkan kepada anda satu data maafkan saya cari dulu di mana keberadaannya itu. Okey, saya ingin tunjukkan ini dia. Alright. So kalau kita lihat kepada perkara ini, adakah benar kerajaan ini gagal seperti mana yang dilaungkan oleh geng-geng penfitnah, geng-geng penghasut ini? So ini adalah Mei sehingga Julai tahun 2024 indikator ekonomi semasa negara kita. Jadi kita lihat kadar inflasi 2% dari 2.8 Mei tahun 2023. Dan juga kadar pengangguran dari 3.8 pada bulan Mei 2023 dan sekarang ini turun 3.3. Jumlah perdagangan Januari ke Jun tahun 2024 naik sebanyak 8.4%, yaitu 1.4 triliun. Adakah ini satu kegagalan kerajaan yang ada pada hari ini? Tentu tidak sahabat semua. Prestasi indeks saham Malaysia setakat 18 Julai sebanyak 1,633 poin naik. So ini adalah kenaikan kadar tertinggi dalam masa 3 tahun ketika kerajaan PAS dan Bersatu juga gagal. Kenapa masa itu? Geng-geng penfitnah dan penghasut ini mendiamkan diri. Adakah mereka sudah disogok dengan wang ringgit untuk tidak berbuat demikian? Atau mereka seperti yang dikatakan oleh rakyat di luar sana bahwa tujuan mereka melakukan semua ini hanyalah kerana wang, fulus, dan juga mau menjatuhkan Perdana Menteri kita yang sedang berusaha keras untuk menjaga, untuk memulihkan ekonomi kita
yang nyata gagal dipulihkan oleh kerajaan PAS dan Bersatu, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini untuk mereka menutup segala kegagalan itu, mereka kononnya cuba membuat membuat satu himpunan, himpunan kononnya scam Anwar scammer gagal, ya, rakyat tidak berpuas hati. Yang tidak berpuas hati itu adalah jumlah 400 orang yang datang ya pada perhimpunan itu, dan mereka itu adalah mungkin dibayar untuk datang, ya, seperti mana ya yang telah didedahkan oleh cyber trooper ya daripada pembangkang. Jadi tukaran RM ke USD setakat 15 Julai RM4.66 pada tahun ataupun ketika PAS memerintah sebanyak 4.8, sahabat semua, ya. Itu antara yang tertinggi, ya, terburuk dalam sejarah kita. Jadi tukaran RM ke USD ini ya, diiktiraf antara mata wang terbaik Asia untuk 6 bulan pertama tahun 2024. Jadi adakah benar seperti dakwaan yang dibuat oleh geng-geng penfitnah ini bahwa kerajaan ataupun Datuk Seri Anwar gagal? Dan jelas bahwa apa yang kita lihat hari ini semua itu adalah penipuan semata-mata yang dibuat oleh geng-geng penhasut dan juga penfitnah ini. Jadi Rafiq yang turut berucap dalam perhimpunan itu turut menyebut mengenai 6 penipuan utama, termasuk penggunaan berterusan undang-undang lapuk seperti akta hasutan terhadap pengkritik kerajaan. Pengkritik dengan menghasut, dengan menfitnah itu dua perkara berbeza. Takkan peguam ini tak faham kan? Jadi sedangkan P1 pada ketika dahulu berjanji memasukkan undang-undang drakonian ini, sekarang rasakanlah kena. Rafiq juga turut mempersoalkan janji kerajaan menentang rasuah, bermula dengan sokongan terhadap Presiden UMNO Ahmad Zain Hamidi selepas 47 rasuah terhadap digugurkan. Satu lagi, dia bukan digugurkan tapi DNAA, dilepaskan dan tanpa dibebaskan begitu. Maksudnya kalau ada bukti baru dia akan dipanggil ataupun didakwa bila-bila masa. Bukan digugurkan, dia peguam. Tapi kenapa membuat kenyataan-kenyataan yang mengelirukan rakyat? Adakah begitu terdesak sekali ya mau menjadi politikus sampah sehingga membuat kenyataan sebegitu rupa? Dalam perkembangan terkini, Rafiq dalam ucapannya mengulangi gesan agar kerajaan bertindak selari dengan sokongan terhadap perjuangan rakyat Palestin. Jadi apalagi yang dikatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ya bertungkus lumus ke sana ke sini melobi kerajaan-kerajaan negara-negara Arab di luar sana supaya bersama beliau ya untuk melawan keganasan. Ya, apabila bersama dengan Presiden Amerika Serikat, ya bersama dengan di Jerman, beliau secara terang-terangan mengatakan perkara itu. Jadi apakah mereka ini tidak melihat kenyataan ataupun tindakan yang dibuat oleh Perdana Menteri kita? Adakah mereka sengaja membutakan mata mereka, memekakkan telinga mereka untuk melihat dan mendengar apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita? Ini antara penipuan, hasutan, ya, yang bagi saya ya satu perkara yang amat-amat memalukan, sahabat semua. Ya, mungkin dia sudah belajar ya daripada Che Gubat dan juga Papa Gomo bagaimana untuk menjadi penghasut negara, ya, seperti mana yang sedang dilakukan oleh individu ini. Itulah dia, sahabat semua. Jadi kita tahu ya mereka penyokong-penyokong daripada PAS dan Bersatu Perikatan Nasional ini, saya anggap mereka sebagai politikus sampah masyarakat. Ya, mungkin itu gelaran yang terbaik untuk mereka, sahabat-sahabat semua. Karena apa? Ya, karena seakan ini mereka lebih suka melihat kerajaan ini gagal. Ya, seakan mereka lebih suka melihat ekonomi kita gagal dipulihkan. Dan mungkin dalam ingatan mereka, kalau kerajaan ini gagal, mungkin mereka boleh ambil alih dan sebagainya. Ini adalah satu tindakan penderhakaan di dalam negara. Ya, bukan bersama-sama untuk memulihkan, memajukan negara kita hari ini, tetapi mereka pula bertungkus lumus bersatu seperti Parti Bersatu untuk menjatuhkan Perdana Menteri kita. Ini bagi saya adalah satu tindakan yang amat-amat memalukan, dan semua ini layak dipanggil sebagai politikus sampah masyarakat. Jadi terima kasih sahabat semua, itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Anda setuju atau seirama dengan saya? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nopo Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.